kerajaan wujudkan PASAK ini untuk memastikan bahawa kita boleh melatih golongan ini. Maka golongan ini tak perlu tinggalkan negeri Perak. Di masa-masa yang lepas, kebanyakan anak-anak muda kita selepas tingkatan 5 berhijrah kepada Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Johor, Negeri Sembilan, malah sehingga ke Singapura mencari kerja. Tetapi kalau kita boleh menawarkan gaji dan masa depan yang cerah kepada mereka, maka tak perlu mereka berhijrah. Jadi salah satu alasan kenapa jumlah penduduk di negeri Perak ini tak dapat meningkat adalah kerana kebanyakan anak-anak muda kita hijrah. Yang tinggal itu adalah orang tua atau ibu bapa dan sebagainya. Jadi mereka semua dah hijrah dah. Jadi kita hendak mereka balik. Untuk mereka balik ataupun untuk memastikan golongan muda di masa depan tidak berhijrah, jadi kita harus menyediakan mereka dan pekerjaan untuk mereka. Dan kerajaan negeri Perak melalui Pelan Perak Sejahtera 2030 telah pun membuat persiapan dan telah bergerak ke arah itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita nak cerita tentang TVET di negeri Perak, seperti yang saya katakan tadi, lebih kurang 7,000. Kita ada 7,000 tenaga kerja di sini. Jadi kita boleh ambil 7,000 ini dan kita boleh latih. Dan kerajaan negeri Perak pada tahun lepas dalam bajet telah memperuntukkan sebanyak lebih kurang 9 juta ringgit untuk program-program TVET. Dan program-program TVET ini dikendalikan oleh PASAK. Selepas program ini, hampir 94% daripada anak-anak muda kita ini dapat mencari kerja. Habis saja program itu, terus dapat cari kerja. Dan semasa program ini, mereka tak perlu keluarkan 1 sen pun. Dan kesemuanya ditanggung oleh kerajaan. Jadi ibu bapa tak perlu takut berkaitan dengan bayaran. Bayaran ditanggung oleh kerajaan, tambah mereka dapat allowance. Lepas dapat allowance, terus masuk ke job market, dapat kerja. Jadi yang saya minta ini, saya dah cakap dengan, saya dah bincang dengan pengarah, tuan pengarah Jabatan Pendidikan Perak, supaya habis saja peperiksaan SPM ini, mereka tak perlu tunggu pun sampai keluarnya keputusan SPM. Tertaluk kepada keputusan sekolah peperiksaan terakhir, kita tahu di kedudukan seseorang murid. Jadi kalau kedudukan murid itu kita dapat tahu bahawa mereka tak dapat menyambung pendidikan, maka mereka boleh terus masuk ke dalam program-program TVET. Banyakkannya bidang apa yang paling tinggi yang kebanyakan ini yang berkaitan dengan mechanical, marine science, offshore. Semua negara di dunia ini sekarang dia fokus pada TVET. Jadi kita pun apabila kita nak minta gaji tambahan, sekarang tiap-tiap hari apabila kita keluar surat khabar, gaji tak cukup, lepas tu kerajaan nak kenalkan progressive wage system, kerajaan nak menaikkan gaji minima, tetapi majikan enggan dan sebagainya. Tetapi ini kita dapat selesai jika kita melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam technical program. Jadi tak perlu kita pergi menuntut gaji, majikan sendiri akan bagi. Dan ini juga berkaitan dengan pengangguran pun. Pengangguran di negeri Perak, di Malaysia secara amnya pada tahun 2020 adalah 4.8%. 2021 waktu COVID meningkat kepada 5.3%. Tetapi sekarang di negeri Perak pengangguran adalah 3.3%. Di mana ia adalah kurang 0.1% bila banding dengan kebangsaan. Jadi kita telah mengaturkan beberapa usaha untuk pencari kerja.
Salah satu adalah talent Perak ini, dan kedua adalah program yang agak popular ini, program jelajah Karnival Kerjaya, di mana ia diadakan di tiap-tiap daerah. Pegawai daripada PASAK akan turun ke tiap-tiap daerah dan mengadakan program jelajah. Ada dua peringkat. Satu, mereka isi borang-borang untuk kekosongan jawatan dan serah di situ, dan mereka akan dipanggil untuk temuduga kemudian oleh syarikat. Kedua adalah mereka akan ditemuduga di situ dan surat tawaran kerja akan diberi di situ. Jadi kalau mereka datang pagi itu temuduga, petang apabila dia balik, surat tawaran kerja dah ada dah. Dan tidak ada satu syarikat pun saya nampak menawarkan gaji 1,500. Gaji minimum adalah lebih daripada 1,500. So ada apa-apa tak PASAK ada apa lagi nak sasaran ke untuk tahun ni, berapa ramai nak keluarkan produk? Okey, pembayaran kita memang impian kita ini memang tinggi. Impian visi dan impian PASAK ini memang tinggi. Tapi pada masa yang sama kita ada kekangan pun. Yang 9 juta sekarang ini memang tak cukup. Dan kita nak menambah program-program baru. Dan untuk menambah program baru kita perlu kewangan. Dan tahun ini kita akan minta untuk tambahan peruntukan, dan sekarang kita ada program yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa di dalam 62 institusi di seluruh Malaysia, bukan saja Malaysia di Perak, tapi di seluruh Malaysia. Ini merangkumi 14 institusi pengajian tinggi IPTA, 20 institusi pengajian tinggi swasta IPTS, 7 institusi latihan kemahiran awam, dan 21 institusi latihan kemahiran swasta. Jadi kita ada libat urus dengan kesemua institusi-institusi ini, dan kita juga kebanyakan adalah daripada institusi latihan kemahiran swasta. Jadi kita memang kita berangan nak menambah bilangan peserta, iaitu pada tahun ini, setakat ini, peserta yang telah mendaftar untuk program-program reskilling, upskilling adalah sebanyak 2,769 peserta. Sekarang baru suku pertama sudah ada. Jadi kalau kita tengok untuk sampai Disember, kita anggap lebih kurang 8 hingga 10,000. Dan ini adalah satu angka yang besar.